Kuasa, Daya dan Gerakan 1. Subtopik yang pertama, 2.1 Gerakan Linear. Apakah yang dimaksudkan dengan gerakan linear? Pergerakan dalam satu lintasan yang lurus dinamakan gerakan linear. Okey. Pergerakan dalam satu lintasan yang lurus dinamakan gerakan linear. Okey, gerakan linear boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan. Okey, jadi sebentar lagi kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan dengan jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan. Kita akan guna 5 kuantiti fizik ini untuk menghuraikan gerakan linear. Okey, kita terus pergi tengok dulu untuk jarak dan sesaran. Okey, tengok jadual yang diberi dalam buku teks di muka surat 26, perbandingan antara jarak dan sesaran. Okey, jarak dan sesaran ini dikategorikan sebagai kuantiti panjang lah. Okey, kuantiti asas panjang, maksudnya unit dia adalah unit panjang lah, sama ada cm, meter, kilometer, milimeter. Okey, sesaran pun sama. Okey, dia menggunakan unit panjang lah. Okey, sekarang kita tengok dia punya takrifan. Apa perbezaan jarak dan sesaran ataupun apa dia punya perbandingan. Okey, jarak dia punya takrifan di sini panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Manakala sesaran jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada satu arah tertentu. Okey, jarak pula. Jarak juga nilainya bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Okey, maksudnya jarak ini bergantung kepada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Manakala sesaran pula, nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Seterusnya, jarak itu dikategorikan sebagai kuantiti skalar. Maksudnya, kuantiti skalar tiada arah. Manakala sesaran itu dikategorikan sebagai kuantiti vektor. Maksudnya, mempunyai arah. Okey, ini kita sudah belajar lah, kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Jadi itulah perbandingan antara jarak dan sesaran. Okey, mungkin kurang faham, jadi kita tengok gambar raja di sini. Okey, dalam buku teks juga. Okey, dalam buku teks ini maksudnya teksi itu mula bergerak dari Bagan Datuk ke Sungai. Okey, so teksi itu bergerak ikut jalan raya. Okey, dia ikut jalan raya lah, bergerak ikut jalan raya. Okey, sampailah dia tiba di Sungai. Dan jarak yang dilalui adalah 83 km. Jadi jarak dia adalah 83 km. Okey, berapa pula dia punya sesaran? Okey, sesaran tadi maksud dia takrifan dia adalah garis lurus di antara titik mula. Okey, sekarang dia mula di Bagan Datuk. Okey, maksudnya dia mula di sini. Dan dia berakhir ataupun destinasi terakhir dia adalah Sungai. Jadi kita buat saja satu garis lurus daripada titik mula sampailah ke titik Sungai. Okey, titik mula. Sini titik akhir lah. Okey, ambil titik mula, ambil titik akhir, buat satu garis lurus. Panjang ataupun jarak dalam garis lurus itulah yang dipanggil sebagai sesaran. Okey, jadi kalau ikut dalam contoh ni, sesaran dia adalah 57.22. Jadi jarak 83
sesaran 57.22 kilometer lah. Okey. Itu beza jarak dan sesaran. Jadi cikgu suka panggil sesaran ni sebagai shortcut. Okey. Shortcut. Okey, macam taksi tadi dia ikut jalan raya jauh kan. Jadi sesaran ni shortcut. Ambil titik mula, ambil titik akhir, jalan saja dalam garis lurus. Itulah maksud sesaran. Okey. Okey, itu jarak dan sesaran. Seterusnya kita tengok laju dan hal laju. Okey. Okey, ini berkaitan dengan bacaan meter laju dalam semua kereta ada kan meter kelajuan tu. Meter kelajuan tu memang ada, semua kenderaan ada. Jadi malar itu membawa maksud hal laju seragam. Contoh dia kereta itu kamu bergerak dari Beaufort ke Kota Kinabalu, maintain saja kamu punya kelajuan 100 km per jam. Tidak turun, tidak naik. Itulah yang dipanggil hal laju seragam. Sama saja kelajuan dia. Okey. Kemudian, sekiranya hal laju itu, bacaan meter itu berubah. Okey. Contoh dari Beaufort ke KK. Mula-mula kamu bergerak dari Beaufort pergi Papar. Laju kamu 100 km per jam. And then dari Papar pergi KK. Berubah kamu punya hal laju. Pergi naik lagi 150 km per jam. Ini contoh saja. Jadi maksudnya ada perubahan di sini. Ada perubahan laju, hal laju. Okey, ada perubahan hal laju. Jadi itu maksudnya hal laju tidak seragam. Okey, seragam tu maksudnya malar, sama saja nilai dia. Tidak seragam tu berubah-ubah lah. Okey, contoh ini 100 pergi 150. Mungkin selepas itu dia slow down lagi 80 km per jam. Okey. Jadi di sini apabila ada perubahan hal laju itu, itulah yang dipanggil sebagai pecutan. Okey, nanti kita akan tengok lebih detail lah apa yang dimaksudkan dengan pecutan. Okey, ini gambar raja yang untuk supaya kamu lebih faham apa maksud hal laju seragam dan hal laju yang tidak seragam. Okey, hal laju seragam ini contoh dia ini ya. Okey. Saat pertama, okey. Kereta itu bergerak dari saat kosong hingga saat yang pertama. Kereta itu bergerak sejauh 20 meter. Maksudnya dalam jarak 20 meter itu dia bergerak dalam tempoh 1 saat. Okey. Lepas tu dia bergerak lagi 20 meter pun dalam tempoh 1 saat. Nampak? Dari saat pertama pergi saat kedua, 1 saat lah kan. Dari saat kedua pergi saat ketiga pun 1 saat. Dan jarak yang dia lalui adalah 20 meter juga. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hal laju seragam. Untuk satu selang masa yang sama, dia melalui jarak yang sama. Okey. Ataupun dia sebut sini kadar perubahan sesaran adalah sama. Okey. 1 saat 20 meter. 1 saat 20 meter. 1 saat 20 meter. So, hal laju seragam. Okey, apa pula hal laju tidak seragam? Ini contoh. 1 saat yang pertama, dia bergerak 20 meter. 1 saat yang kedua, dari saat pertama pergi saat kedua, dia bergerak pula 30 meter. Okey, 1 saat. 1 saat. Selang masa yang sama, tetapi jarak yang dilalui tidak sama. Okey. Jadi maksudnya ada perubahan. Okey, kadar perubahan sesaran semakin bertambah. Maksudnya dia tidak sama. Bertambah. Okey. Jadi kita boleh simpulkan kereta ni makin laju lah. Okey. Ini 1 saat 20 meter. Ini 1 saat 30 meter di jalan. Maksudnya kereta itu semakin
laju. Jadi hal laju yang semakin bertambah ataupun hal laju tidak seragam lah. Jadi kita boleh katakan kereta biru ini mengalami pecutan. Okey. Jadi pecutan itu berlaku apabila ada perubahan hal laju. Jadi kalau hal laju seragam, maksudnya pecutan adalah kosong sebab tiada peningkatan hal laju. Ini pecutan tidak sama dengan kosong. Maksudnya bukan kosong lah, ada nilai. Okey. Sebab kereta itu semakin laju. Okey, seterusnya gambar raja yang ketiga. Okey, ini pun hal laju tidak seragam juga. Tengok, dari 0 saat hingga 1 saat, jarak yang dia lalui adalah 30 meter. And then saat yang seterusnya dari 1 hingga saat kedua, dia lalui jarak 20 meter. Maksudnya mula-mula kereta itu laju. And then di sini dia perlahan. Jadi ada perubahan hal laju. Lari laju, pergi perlahan. Tadi dari perlahan dia semakin laju. Jadi ini pun kita panggil kereta itu sedang berlaku pecutan negatif atau pecutan. Okey. Pecutan dia negatif kerana dia semakin perlahan. Pecutan negatif itu juga disebut pecutan. Okey, nanti kita akan tengok lebih detail lah di bahagian contoh. Okey. Ini yang penting, menentukan jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan. So di sinilah kamu bermula menghafal formula. Jarak dan sesaran tiada formula, dia bergantung kepada situasi dalam soalan. Okey, jadi yang pertama adalah laju. Takrifan laju adalah kadar perubahan jarak. Formula dia adalah jarak bahagi masa. Okey, V adalah simbol untuk laju. Okey, D adalah distance kalau dalam bahasa Inggeris, tapi di sini jarak lah kita guna bahasa Melayu. T is time untuk masa. So V adalah D bahagi T. Okey, jadi laju ini dikategorikan sebagai kuantiti skalar. Okey. Dia tiada arah. Okey, dia tiada arah. Kenapa dia kuantiti skalar? Kenapa dia tiada arah? Sebab tadi jarak adalah kuantiti skalar kan. Jarak itu tiada arah. Jadi automatik laju itu pun tidak mempunyai arah. Okey, itu formula. Ini sila hafal. Seterusnya formula untuk hal laju. Sama juga simbol dia masih lagi V. Hal laju dan laju mempunyai simbol yang sama. Takrifan dia kadar perubahan sesaran. Okey, berbeza dengan laju tadi, kadar perubahan jarak. Itulah beza dia. So, formula dia sesaran yang dilalui S dibahagi dengan masa yang diambil T. Okey. Jadi hal laju ini adalah kuantiti vektor, iaitu mempunyai arah. Kenapa dia mempunyai arah? Sebab dia adalah sesaran. Ni, sesaran. Sesaran tadi kuantiti vektor. Jadi hal laju pun dikategorikan sebagai kuantiti vektor. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, pecutan. Formula. Kadar perubahan hal laju. Okey. Kenapa hal laju? Jadi maksudnya pecutan ini adalah kuantiti vektor. Kenapa vektor? Sebab hal laju. Kalau dia cakap kadar perubahan laju, maka pecutan itu adalah kuantiti skalar. Tapi sekarang kadar perubahan hal laju. Jadi pecutan itu mempunyai arah. Okey, ada arah. Formula dia adalah A adalah pecutan, dalam bahasa Inggeris acceleration. Okey. Hal laju akhir V ni tolak hal laju awal U, okey, bahagi
T, masa perubahan hal laju. So, inilah formula untuk pecutan. Contoh 1. Raja 2.6 menunjukkan pergerakan Radzi yang berlari dari A ke B. Okey, dia berlari dari A ke B. Kemudian berpatah balik ke C. Dia berpatah balik ke C. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 20 saat. Okey. Jadi maklumat yang ada dalam soalan adalah T sama dengan 20. Jadi soalan A, tentukan jarak. Okey. Tentukan jarak. Jarak tadi dia punya takrifan adalah panjang lintasan yang dilalui. Jadi sekarang Radzi ini bergerak dari A ke B dulu kan. Dia bergerak dari A ke B. Jadi berapa jarak A ke B? 100 meter. Maksudnya A, B 100 meter. Ini soalan A ya. And then dari B ke C, dia punya jarak adalah 20 meter. B ke C adalah 20 meter. Jadi jarak yang dilalui adalah AB tambah BC. 100 tambah 20 sama dengan 120 meter. So, itulah jarak yang dilalui oleh Radzi. Okey, itu soalan A. Soalan B, sesaran. Okey. So, kita tahu sesaran tadi adalah kuantiti vektor. Maksudnya kita ambil kira arah. Okey, jadi untuk pergerakan A, B, okey, berapa dia punya sesaran dari A ke B? 100 meter. Okey. Berapa pula sesaran dia dari B ke C? Okey, negatif 20 meter. B ke C adalah negatif 20 meter. Okey, kenapa negatif? Kenapa negatif? Sebab sesaran adalah kuantiti vektor. Kita kena ambil kira arah. Jadi maksudnya, kalau kamu tengok tadi, A ke B itu adalah gerakan ke kanan. Dan B ke C itu adalah gerakan ke kiri. Okey, jadi bila bertentangan arah, kita wakilkan dia dengan tanda negatif. Okey, maksudnya pergerakan ke kanan kita anggap positif, pergerakan ke kiri kita kena letak negatif. Jarak tadi dia tiada positif, tiada negatif. Kita just semua anggap positif. Okey. Sebab dia tidak ambil kira arah. Ke kanan ke kiri sama saja. Sebab itu dia tambah saja. 100 tambah 120. Jadi sesaran sekarang adalah sama dengan 100 meter tambah negatif 20 meter. Kamu akan dapat 80 meter. Okey, itu adalah sesaran. Seterusnya C, laju. C dia minta kamu cari laju. Okey, formula kita memang sudah kena hafal juga. Cakap V sama dengan jarak bahagi masa. Okey, berapa jarak yang dia lalui tadi? 120. Kita sudah kira untuk di soalan A tadi. Masa yang dia ambil adalah 20 saat. Dan kita akan dapat jawapan 6 ms negatif 1. Macam mana dapat unit ms negatif 1? Cikgu rasa cikgu ada bincangkan masa bab 1 hari itu. 120 ini meter. 20 ini adalah saat. Okey. Jadi meter, saat ini bawa ke atas, dia akan jadi saat negatif 1. Dari situlah terhasilnya unit ms negatif 1. Okey, itu soalan C. Soalan D, hal laju. Jadi kita tahu hal laju simbolnya adalah, formulanya adalah S bahagi T. Sesaran bahagi masa. Sesaran tadi kita sudah kira di bahagian soalan B, iaitu 80 bahagi masa 20 saat. Kamu akan dapat 4 ms negatif 1. Okey, itulah dia punya hal laju.
Contoh 2, mutu bergerak dari O ke B melalui lintasan OAB seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2.7. Masa yang diambil adalah 15 saat. Jadi sekarang mutu ini bergerak bermula di O menuju ke B, tetapi laluan dia adalah di sini. Dia ikut OA, baru dia bergerak dari A ke B. Itu adalah laluan yang dilalui oleh mutu untuk sampai ke B. Okey, jadi soalan pertama, tentukan jarak. Okey. So jarak seperti biasalah, jarak adalah panjang lintasan yang dia lalui. Jadi OA tambah dengan AB sebab dia ikut OA ke AB. Jadi OA 5, AB 12, dapatlah 17 meter. Itulah dia punya jarak. Okey, B. Sesaran. Okey, tentukan sesaran. Okey, sesaran tadi cikgu ada beritahu dia punya cikgu ada beritahu tadi sesaran itu umpama satu shortcut, okey, ataupun satu lintasan lurus daripada titik di mana dia mula. Okey, dia mula di O, dia berakhir di B. Biarpun dia melalui OA, AB, okey, tetapi bila dia suruh cari sesaran, kita hanya perlu cari jarak ataupun panjang dari titik di mana dia mula sampailah titik di mana dia berakhir. Yang warna biru ini, itulah sesaran. Okey, shortcut untuk dari O sampai ke B. Jadi memang 13. Macam mana dia dapat 13? Teorem Pythagoras matematik. Okey, ini segitiga bersudut tepat 5, 12, 13. Okey. Ulang kaji balik teorem Pythagoras kalau tidak faham. Okey, di sini dia ada tunjuk jugalah. Okey, dia ada tunjuk macam mana pengiraan sesaran. Okey, C, hitung laju sama seperti soalan sebelum ini. Okey. Untuk menghitung hal laju, kita kena guna formula. Untuk menghitung laju, kita guna formula laju lah. V sama dengan jarak bahagi masa. Jarak kita sudah kira tadi 17. Masa ada diberi dalam soalan 15 dan jawapannya adalah 1.13 ms negatif 1. Okey, soalan D, hal laju. Hal laju adalah formulanya hal laju S/T, sesaran bahagi masa. Sesaran pun kita sudah kira tadi 13. Masa tetap sama 15. Jadi kamu akan dapat 0.87 ms negatif 1. So itu contoh 2. Contoh 3, okey. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang daripada 75 ms negatif 1 kepada 5 ms negatif 1 dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan kapal terbang itu? Okey, jadi untuk menyelesaikan soalan ini, cikgu bagi tahulah untuk menyelesaikan soalan pengiraan fizik, okey. Pertama sekali kamu kena keluarkan maklumat yang ada diberi dalam soalan. Okey. Jadi sekarang soalan ada bagi apa? Kita tengoklah apa yang dia ada bagi. Dia ada bagi hal lajunya berkurang daripada 75 kepada 5. Okey, jadi 75 tu apa? Itu adalah hal laju awal. U 75. Okey, masih ingat formula formula pecutan kan? A sama dengan V tolak U bahagi T. So U itu hal laju awal. Okey. U itu hal laju awal. U hal laju awal, V itu hal laju akhir. Jadi kenapa cikgu tahu U itu 75? Sebab memang dia cakap hal laju berkurang daripada 75. Maksudnya kereta itu bergerak 75 ms negatif 1 dulu. Bukan kereta, kapal terbang. Okay. And then
V dia adalah laju akhir 5 lah. 5. Okey. 21 apa? Masa lah. T sama dengan 20. Jadi dia suruh kira pecutan. Jadi S sama dengan V tolak U bahagi T. Ganti saja. 5. U 75. So, 5 tolak 75 bahagi T masa 20. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 3.5 ms negatif 2. Okey. So, ingat pecutan punya unit ms negatif 2 ini. Sini selalu pelajar salah. Negatif 2. Okey, kenapa negatif? Cikgu sudah terangkan tadi, itu maksudnya kereta ataupun kapal terbang itu sedang bergerak semakin perlahan ataupun berlakunya pecutan. Okey, itu adalah contoh 3.